Baru-baru ini, saya berpeluang mengikuti lawatan ke Sunway Lagoon Wild Park. Taman ini menyediakan lokasi-lokasi menarik, mempamerkan pelbagai jenis tumbuhan dan haiwan. Antara kumpulan haiwan yang dipamerkan adalah mamalia, reptilia, unggas, ikan air tawar dan bermacam-macam lagi. Saya tertarik dengan tasik buatan ini yang menempatkan bermacam jenis ikan air tawar seperti ikan talapia, rohu, lampam Jawa, kelah dan banyak lagi. Tasik dan ikan-ikan ini adalah untuk tuntunan pengunjung termasuk aktiviti memberi makanan kepada ikan. Saya juga diberitahu tasik ini mempunyai fungsi lain. Sistem diffuser yang diletakkan di dasar tasik membolehkan air tasik diguna pakai untuk kegunaan pembersihan di sekitar taman. Melalui sistem ini, ianya boleh mengawal pelbagai jenis alga, amonia, rumpai, nitrite dan sedimen organik sambil meningkatkan kualiti air ikan dan kesihatan habitat. Tasik ini mengingatkan saya tentang ekosistem air tawar yang lain. Ikan bandaraya juga merupakan sejenis ikan air tawar, telah dan masih hangat diperkatakan sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Dari bacaan dan amatan saya, ikan bandaraya ini seperti habis madu sepah dibuang. Hai, nama saya Lina. Saya akan kupaskan garapan saya tentang ikan bandaraya. Ikan bandaraya berasal dari lembangan Sungai Amazon, Amerika Selatan. Tergolong dalam filem Chordata, jenisnya Pterygoplectis dan spesies Pardalis. Ia juga lebih dikenali sebagai Amazon sailfin, catfish di peringkat antarabangsa. Dibawa masuk ke Malaysia sekitar tahun 1970-an melalui industri ikan akuaria dan peminat ikan air tawar. Kepayaannya memakan apa sahaja di persekitarannya, terutama di permukaan dasar atau dinding, menjadikan tarikan untuk dijadikan koleksi akuarium. Fungsinya seakan tukang bersih, menyebabkan ia digelar ikan bandaraya. Ikan ini dibela kerana fungsinya dan kena mudah didapati di hampir semua kedai ikan hiasan. Menurut Food and Agricultural Organisation serta media tempatan, saiz ikan bandaraya boleh mencecah sepanjang 60 cm dan berat menjangkau sehingga 1 ke 2 kilogram. Mempunyai sisik yang keras, terutama di bahagian kepala. Ianya juga berduri, berfungsi sebagai perisai kepada haiwan pemangsa lain seperti buaya. Mulutnya yang terletak di bahagian bawah dan bibirnya berlipat. Giginya lembut seperti berus lembut, membolehkan ia melekap pada makanan seperti alga, mengikis dan menyedutnya. Bahagian bawah ikan ini dikatakan agak keras berbanding ikan yang lain, mungkin kerana sifatnya yang perlu berada di permukaan dasar dan dinding kawasan yang didiaminya. Persenyawaan ikan ini sebenarnya berlaku di luar badan. Ikan bandaraya berupaya menghasilkan telur yang banyak. Telur yang dilepaskan oleh ikan betina di lubang dinding yang mereka bina sendiri akan disenyawakan setelah sperma dilepaskan oleh ikan jantan. Telur-telur ini seterusnya akan dijaga sehingga ianya membesar. Selain keupayaannya hidup di dalam semua jenis ekosistem air tawar, ianya juga mampu hidup selama 30 jam tanpa air. Ikan ini tidak lagi menjadi kegemaran peminat ikan hiasan kerana saiznya yang membesar. Ianya tidak lagi diperlukan dan dilepaskan ke dalam ekosistem air
tawar yang lain seperti sungai dan tasik. Kesannya, ikan bandaraya dikatakan telah mengganggu sistem semula jadi sungai dan tasik. Menurut pensyarah kanan bidang ekologi dan penyakit ikan Universiti Putra Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Nur Amal, ikan ini mendominasi sungai dan tasik kerana sifatnya yang berdaya tahan hidup yang tinggi, membolehkan ianya mampu hidup di mana-mana sahaja. Dikategorikan sebagai spesies asing, kajian oleh saintis tempatan yang diterbitkan dalam Jurnal Animal pada tahun 2021 menunjukkan ikan bandaraya ini antara ikan air tawar asing yang mendominasi sebanyak 80% populasi bersifat invasif di sungai-sungai sekitar Lembah Kelang. Secara tak langsung, dominasi ikan sebegini menunjukkan kualiti air sungai kita berada pada aras rendah dan membimbangkan. Ikan bandaraya ini juga berupaya mengorek lubang di tebing sungai dan tasik sebagai kawasan bertelur dan juga perlindungan. Peminat atau pemancing ikan air tawar di sekitar Lembah Kelang menyatakan susutan tangkapan ikan air tawar tempatan lebih ketara sejak beberapa tahun kebelakang ini. Menurut ahli komuniti pemburu ikan bandaraya, hampir 90% hasil tangkapan yang dibuat hanyalah terdiri daripada ikan bandaraya sahaja. Melalui program tangkapan ikan bandaraya anjuran Kerajaan Negeri Selangor, hampir 2,000 kilogram ikan ini telah ditangkap di sekitar Sungai Langat dan Sungai Damansara pada tahun ini. Program ini bertujuan mengurangkan populasi ikan bandaraya yang menyebabkan runtuhan tebing dan sungai ban. Insentif tangkapan RM1 bagi setiap kilogram tangkapan ikan memberi peluang kepada peminat ikan air tawar turut serta sekaligus membendung dominasi ikan bandaraya. Antara manfaat ikan bandaraya adalah pada telurnya. Bergantung kepada kualitinya, pemburu telur ikan bandaraya berupaya menjana pendapatan anggaran RM3 untuk sekantung telur sehingga RM60 untuk sekilogram telur. Telur emas ini digunakan sebagai umpan untuk tangkapan ikan lain kerana tekstur dan aroma telur ikan ini dikatakan berupaya menarik ikan lain untuk memakannya. Selain daripada itu, ikan ini juga boleh dibuat sebagai baja untuk tumbuhan dan makanan haiwan yang lain. Oleh kerana lambakan ikan bandaraya, usaha untuk membendung dominasi ikan ini serta harganya yang jauh lebih murah, pengusaha ladang dan ternakan tempatan sudah mula menggunakan ikan bandaraya sebagai sumber makanan haiwan ternakan mereka. Fenomena ikan bandaraya adalah satu contoh pada keadaan yang boleh berlaku dalam ekosistem air tawar dan biodiversiti secara amnya. Jika kita lihat secara teliti, walaupun bersifat invasif dan mendominasi, ikan bandaraya juga memberi manfaat kepada kita sebagai sebuah komuniti untuk berinovasi, menjana pendapatan dan secara tidak langsung merancakkan aktiviti ekonomi setempat. Saya Lina, semoga anda semua mendapat manfaat daripada kupasan tentang ikan bandaraya ini. Sehingga berjumpa lagi, terima kasih.